Assalamualaikum, selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Bersua kita sekali lagi bagi langsung dari Parlimen. Dan minggu ini merupakan minggu kedua bagi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. Dan sebelum kita ke aturan urusan mesyuarat untuk hari ini, saya ingin menyentuh sedikit mengenai antara perkara yang telah dibangkitkan semalam. Dan sudah tentunya rang undang-undang RUU anti lompok parti yang dinanti-nantikan dibentangkan di Dewan Rakyat semalam untuk bacaan kali kedua oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Ia selepas beberapa bulan perbincangan oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen yang ditugaskan untuk merangka RUU itu, dan selepas hampir setahun Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Pakatan Harapan menandatangani memorandum persefahaman MOU, RUU itu mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang dari 2/3 dan 148 jumlah minimum dari jumlah ahli Majlis Parlimen. Dan seterusnya juga, sidang khas Dewan Negara semalam telah meluluskan usul lanjutan subsection 4/5 kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 ataupun SOSMA Akta 747 untuk terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai ini. Dan usul dibentangkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Dan ketika membentangkan usul itu, Datuk Seri Hamzah turut berkata subsection 4/5 perlu dilanjutkan bagi menangani ancaman terhadap kedaulatan negara sudah semestinya, keselamatan dan juga ketenteraman awam. Dan beliau ketika menggulung perbahasan usul itu menafikan bahawa pelanjutan subsection tersebut membolehkan berlakunya penindasan mahupun kezaliman terhadap tahanan. Dan juga antara lainnya untuk hari ini bagi aturan urusan mesyuarat dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, di mana terdapat 3 soalan tumpuan. Antaranya adalah daripada Ahli Parlimen Bukit Bendera yang meminta Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan kedudukan terkini penyertaan Malaysia ke rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik ataupun Indo-Pacific Economic Framework IPEF. Dan juga soalan kedua adalah daripada Ahli Parlimen Betong yang meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan semasa penularan pandemik banyak syarikat yang terjejas dan ada juga yang gulung tikar. Dan apakah inisiatif yang dilakukan KPDN HEP melalui SSM bagi membantu syarikat yang hampir gulung tikar ini. Dan terdapat juga negara luar yang telah memperkenalkan pelaporan pemunya beneficial. Dan adakah SSM akan mengambil pendekatan yang sama seperti negara luar? Baik, soalan lainnya adalah daripada Ahli Parlimen Tampin yang meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar menyatakan sejauh mana perkembangan pelan pembangunan masyarakat orang asli, bila ia akan dibentangkan dan apakah fokus yang menjadi teras kepada pelan pembangunan tersebut, dan bagaimana juga kerajaan memastikan sosioekonomi masyarakat orang asli dapat dilestarikan. Dan selesainya waktu pertanyaan-pertanyaan menteri akan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, selain di saluran saluran berita RTM dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di rtmklik.rtm.gov.my palang RTM Parlimen dan juga rtmparlimen.gov.my, serta anda boleh muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda menerusi App Store, Play Store dan Huawei Apps Gallery. Baik, kita terus ke Dewan Rakyat.
dalam perdagangan antarabangsa. Prestasi perdagangan dan pelaburan asing. Kebanyakan negara ahli IPEF, termasuk Amerika Syarikat, merupakan rakan dagang dan pelabur utama Malaysia. Oleh itu, Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri berpandangan bahawa IPEF mampu meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, keterangkaian atau dengan izin interconnectedness dan kemakmuran serantau serta membantu dalam proses pemulihan ekonomi negara. Aspirasi IPEF secara dasarnya adalah seiring dengan usaha menggalakkan kemampanan ekonomi negara seperti yang telah digariskan di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan aspirasi pelaburan nasional. Cadangan Malaysia telah diambil kira dalam kenyataan bersama anggota IPEF untuk menjamin elemen technical assistance and capacity building sebagai sebahagian daripada inisiatif IPEF. Saya telah menghadiri mesyuarat peringkat Menteri IPEF yang dibuat secara maya semalam dan hari sebelumnya untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai skop bagi semua 4 teras di bawah IPEF, iaitu teras pertama perdagangan, teras kedua rantaian bekalan, teras ketiga tenaga bersih, decarbonization dan infrastruktur dan teras keempat percukaian dan anti rasuah. Di dalam mesyuarat tersebut, saya telah menyampaikan kesediaan Malaysia untuk menyertai semua teras di bawah rangka kerja ini. Dalam hal ini, perbincangan dan rundingan mengenai teras 1 dan teras 2 akan diterajui oleh MITI. Rundingan bagi teras 3 pula akan diterajui secara bersama oleh MITI dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, manakala Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional atau GIACC akan menerajui rundingan di bawah teras keempat. Penglibatan di dalam teras 1 perdagangan adalah penting bagi Malaysia memandangkan negara kita tidak mempunyai platform kerjasama ekonomi dua hala dengan Amerika Syarikat selain daripada perjanjian rangka kerja perdagangan dan pelaburan atau dengan izin Trade and Investment Framework Agreement TIFA dengan Amerika Syarikat pada tahun 2004. Oleh yang demikian, rangka kerja ekonomi ini dilihat sebagai sebuah platform yang sesuai untuk kedua-dua negara berbincang mengenai pelbagai perkara berkaitan perdagangan seperti berkongsi usaha untuk menambah baik kedudukan Malaysia dalam laporan pemerdagangan Malaysia ataupun manusia ataupun Trafficking in Persons Report dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Kerajaan Amerika Syarikat bagi meningkatkan keupayaan negara untuk mematuhi peraturan-peraturan dan piawaian antarabangsa terkini dan seterusnya boleh mengurangkan insiden withhold release order kepada syarikat Malaysia. Bagi teras yang kedua, rantaian bekalan, Malaysia dijangka akan dapat meningkatkan kerjasama dalam menangani isu-isu kebolehtahanan ataupun resiliensi dan kesinambungan rantaian bekalan termasuk non-traditional trade issues. Bagi teras ketiga, tenaga bersih, decarbonization dan infrastruktur, ianya dilihat sebagai satu mekanisme yang mampu mempercepatkan penerima gunaan teknologi dan inovasi, terutamanya teknologi dan ekonomi digital, serta mempercepatkan peralihan kepada ekonomi hijau. Dan akhirnya bagi teras yang keempat, percukaian dan anti rasuah, manfaat utama adalah sumbangan dalam meningkatkan keupayaan Malaysia dalam memerangi rasuah dan mewujudkan platform kerjasama ekonomi pelbagai hala. Justru Malaysia boleh menggunakan teras percukaian dan anti rasuah di bawah IPEF ini untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih telus dan adil bagi pembekal dan pengeksport Malaysia yang menjalankan perniagaan di Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain yang bakal menganggotai rangka kerja ini. Semasa mesyuarat tersebut, saya turut mencadangkan agar negara anggota IPEF bekerjasama dalam menubuhkan pusat kecemerlangan ataupun dengan izin Center of Excellence bagi mengumpulkan pakar-pakar di dalam perkara berhubung rantaian bekalan, transformasi sektor tenaga dan decarbonization yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan negara anggota dalam menangani isu-isu tersebut. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua.
Soalan tambahan yang pertama, sila Bukit Bendera, 30 saat. Ya, terima kasih jawapan Menteri. Soalan saya, beberapa soalan saya, sama ada IPEF ini merupakan satu trade agreement ataupun trade pact ataupun perjanjian perdagangan, dan apakah perbezaan substansial dengan CPTPP, Comprehensive and Trans-Pacific Partnership Agreement yang kita pelopori, dan dalam segi politika ekonomi ataupun diplomasi ekonomi yang sebut oleh Menteri, bagaimana kita dapat mengimbangkan perdagangan antara bangsa kita berbanding dengan major trading partner kita dengan negara China, di mana Malaysia telah menyertai RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Bagaimana dari segi diplomasi ekonomi ataupun politika ekonomi dapat mengimbangkan dari segi US-China trade war tersebut. Sila Menteri menjawab. Bendera, sila 2 Terima minit. kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Ini satu pertanyaan yang cukup baik dan perlu kerajaan memberikan penjelasan. IPEF bukanlah traditional FTA ataupun perjanjian perdagangan bebas. Ianya merupakan satu instrumen ataupun platform yang dapat membantu Malaysia memperkukuhkan hubungan ekonomi dengan Amerika Syarikat dan juga negara-negara anggota di rantau Indo-Pasifik. Sebab itu di dalam IPEF ianya tidak mempunyai elemen market access seperti yang Bukit Bendera bangkitkan. Apa bezanya dibandingkan dengan CPTPP? CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mempunyai elemen penting market access. Tetapi IPEF tidak mempunyai elemen market access. Sebab itulah yang saya nyatakan dalam kenyataan awal, Malaysia telah mencadangkan oleh kerana ianya tidak mempunyai elemen market access, maka perlu diberikan perhatian oleh negara-negara anggota IPEF, khususnya Amerika Syarikat, untuk memberi fokus kepada elemen capacity building dan technical assistance, supaya seperti yang Berhormat Bukit Bendera sedia maklum, negara anggota IPEF terdiri pada negara-negara datangnya dari berbagai level of development. Tahap pembangunan negara anggota itu berbeza-beza. Maka dengan adanya elemen technical assistance dan juga capacity building ini, kita dapat mengurangkan ataupun menutup ruang-ruang jurang pembangunan di antara negara-negara yang berkenaan. Soalan yang kedua dibangkitkan oleh Bukit Bendera tentang diplomasi ekonomi yang saya nyatakan tadi. Sebagai negara anggota ataupun ekonomi kecil seperti Malaysia, tetapi merupakan trading partner yang penting, kita akan bekerjasama dengan semua negara termasuk China. Dan China merupakan negara anggota perdagangan yang penting bagi Malaysia. Bagi negara China, kita telah pun mewujudkan kerjasama ekonomi di dalam RCEP. Dan hari ini seperti yang Berhormat sedia maklum, China telah pun mengemukakan untuk menyertai CPTPP. Jadi kita akan menjalin hubungan ekonomi dengan negara China, negara Eropah, Amerika Syarikat dan semua negara-negara yang mempunyai kepentingan bagi perdagangan dan pelaburan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Menteri Kanan. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput di sebelah sini. Sila Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Tuan Diputua. Terima kasih atas jawapan dari Menteri kepada soalan Bukit Bendera. Tadi Menteri pun ada sebut ini tidak melibatkan, ini IPEC tidak melibatkan China. Tetapi kita sudah ada RCEP. Jadi ikutlah pandangan YB Langkawi, dia menuduh grouping ini ada satu inisiatif untuk mengasingkan China. Dia merupakan satu political grouping dengan izin. Dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pun berkata inisiatif ini akan gagal kerana dia bukan satu inisiatif betul-betul untuk mengukuhkan ekonomi di antara semua negara dalam grouping ini dengan izin. Jadi dia pasti akan gagal. Apa pandangan Menteri? Terima kasih. Tebrau, sila 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau.
Pandangan saya dalam keadaan yang semakin mencabar pada hari ini, Malaysia perlu untuk deepen our economic integration. Kita tidak lagi boleh bertindak secara bersendirian. Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan perlu menjalin hubungan ekonomi dengan pelbagai pihak dan banyak negara termasuk negara China dan juga Kesatuan Eropah dan juga Amerika Syarikat. Saya telah tegaskan tadi sebelum kita mengambil pendirian untuk menyertai IPEF, Malaysia telah pun bersetuju untuk menyertai RCEP dan kita telah meratifikasikan perjanjian RCEP di mana China merupakan negara anggota di dalam RCEP. Ini membuktikan komitmen Malaysia untuk bukan saja meneruskan tetapi memperkukuhkan perdagangan dan pelaburan dengan negara China. Yang kedua, saya telah tegaskan tadi, negara China juga telah mengemukakan permohonan untuk menyertai CPTPP yang Malaysia telah pun menandatangani perjanjian ini pada tahun 2018 dan sekarang dalam proses untuk meratifikasikan perjanjian tersebut. Maka ini satu platform baru, walaupun ianya bukan FTA ataupun perjanjian perdagangan bebas, tetapi satu instrumen yang boleh membantu Malaysia memperkukuhkan hubungan dengan Amerika Syarikat dan negara-negara Indo-Pasifik. Pada ketika ini, Malaysia tidak ada satu struktur yang jelas untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan Amerika Syarikat. Sebab itu kita berhadapan dengan isu withhold release order di mana mereka telah mengeluarkan 6 WRO terhadap syarikat-syarikat tempatan dan ini akan mengekang ekspor produk-produk dan perkhidmatan Malaysia ke Amerika Syarikat. Dan saya percaya dengan adanya instrumen yang baru ini, kita boleh menjalin kerjasama, perbincangan, engagement dengan Amerika Syarikat supaya mengurangkan kesan WRO dan juga isu-isu yang terkait dengan perkara tersebut. Jadi bagi saya, ini pendirian yang diambil oleh Malaysia dan saya yakin IPEF ini boleh membantu negara untuk terus menjadi negara perdagangan utama di rantau ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu soalan 10 minit saja diberikan. Saya terus menjemput yang berhormat Betong untuk soalan seterusnya. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Betong minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan semasa penularan pandemik banyak syarikat yang terjejas dan ada juga yang gulung tikar. Apakah inisiatif oleh KPDN HEP melalui SSM bagi membantu syarikat yang hampir gulung tikar ini? Terdapat juga negara luar yang telah memperkenalkan pelaporan pemunya beneficial. Adakah SSM akan mengambil pendekatan yang sama seperti negara luar ini? Terima kasih. Silakan Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Selamat pagi saya ucapkan. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat Betong, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melalui agensinya Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sedang menyediakan rang undang-undang syarikat pindaan 2022. Rang undang-undang ini mencerminkan komitmen SSM untuk terus menyokong inisiatif berterusan kerajaan dengan memperkasa dan menambah baik kerangka perundangan sedia ada berkaitan rehabilitasi korporat untuk membantu syarikat yang menghadapi masalah keuangan. RUU ini juga membolehkan syarikat yang menghadapi masalah keuangan terutama sekali akibat dari kesan pandemik COVID-19 tetapi mempunyai kemampuan untuk terus berdaya saing memasuki rehabilitasi dengan pemiutang melalui cadangan pindaan yang bersifat fasilitatif. SSM juga sedang melaksanakan pindaan RUU Perkongsian Liability Terhad pindaan 2022 RUU PLT. Pindaan yang dicadangkan antaranya bagi tujuan memperkenalkan keseluruhan kerangka mekanisme penyelamat korporat di dalam Akta Syarikat 2016 serta pindaan-pindaan yang berkaitan untuk turut terpakai ke atas entiti perkongsian liability terhad.
Tanpa kerangka perundangan yang komprehensif, entiti perniagaan seperti syarikat dan PLT akan menghadapi risiko tindakan penggulungan sekiranya mereka berdepan dengan masalah keuangan, walaupun perniagaan tersebut hakikatnya masih berdaya maju. Jadi dengan adanya peruntukan ini, mana-mana entiti PLT yang menghadapi masalah keuangan tetapi masih berkemampuan serta berdaya saing boleh memanfaatkan mekanisme penyelamat korporat dengan memasuki plan rehabilitasi dengan pemiutang mereka. Inisiatif ini adalah penting untuk membantu entiti PLT yang menghadapi masalah kewangan, terutama sekali akibat dari kesan pandemik COVID-19 agar kekal beroperasi dan menjana ekonomi negara. SSM telah memulakan kajian mendalam mengenai kerangka pelaporan pembunyaan beneficial sejak tahun 2019 dan turut mencadangkan beberapa penambahbaikan ke atas peruntukan yang berkaitan dengan pembunyaan beneficial berdasarkan maklum balas yang diterima dari Financial Action Task Force FATF melalui Malaysian Mutual Evaluation Report yang diterbitkan pada 2015 dan selaras dengan penambahbaikan perundangan yang dibuat bidang kuasa di negara lain seperti di Hong Kong dan Singapura. Sebagai contohnya, memperjelaskan definisi pembunya beneficial sedia ada dan memperkenalkan daftar tugas dan tanggungjawab penzahiran pembunyaan beneficial daripada anggota-anggotanya melalui RUU Syarikat Pindaan 2022 yang sedang diperhalusi untuk dibentangkan kelak. Maklumat pembunyaan beneficial adalah kritikal bagi memastikan entiti perniagaan di Malaysia tidak disalahgunakan untuk tujuan jenayah atau melindungi aktiviti jenayah seperti pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan serta untuk mencegah aktiviti rasuah dan pengelakan cukai. Kerangka pelaporan ini adalah selaras dengan perkembangan di peringkat antarabangsa dalam memerangi jenayah yang sama di seluruh dunia. Tuan Yang Di-Pertua, di Malaysia, semua syarikat dan perkongsian liability terhad atau PLT adalah tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Oleh itu, SSM menggunakan kuasanya di bawah Seksyen 20C Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 untuk mengeluarkan garis panduan berkenaan kerangka pelaporan pengguna beneficial bagi syarikat dan perkongsian liability terhad demi memupuk kerangka pelaporan pengguna beneficial ini telah dilaksanakan berkuat kuasa 1 Mac 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila soalan tambahan yang pertama. Betong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, SSM telah melaksanakan pengurangan kompaun pada tahun-tahun lepas. Adakah SSM akan melaksanakan pengurangan kompaun pada tahun ini untuk membantu syarikat pasca pemulihan ekonomi negara? Terima kasih. Terima kasih, Betong. Sila Menteri 2 minit 30 saat. Tuan Di-Pertua, untuk penjelasan soalan tambahan ini, untuk maklumat Yang Berhormat Betong, Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM telah melanjutkan insentif pengurangan kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 bermula 1 Julai 2022 ini hingga 31 Oktober 2022 ini, ya. Dan di bawah insentif ini syarikat dan pengarah syarikat layak mengurangkan ataupun layak mendapat pengurangan sehingga 90% dari nilai asal kompaun bagi semua kompaun yang telah ditawarkan di bawah Akta Syarikat 1965. Jadi sebelum ini, Tuan Yang Di-Pertua, insentif berkenaan telah dilaksanakan selama 4 bulan, iaitu bermula pada 1 Mac 2022 dan tamat pada 30 Jun 2022, ya. Dan semakan status kompaun boleh dilakukan melalui laman web
rasmi SSM, iaitu Easy Biz online dan email atau hadir di mana-mana sajalah pejabat SSM di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Pada Kedua, saya jemput Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih Timbalan Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Pada minggu lepas, Hulu Langat ada bertanya kepada Kementerian Kerja Raya tentang kemungkinan 50,000 syarikat kontraktor akan gulung tikar kesan daripada COVID-19 kepada ekonomi. Ataupun kerajaan ada rancangan untuk meningkatkan daripada 50,000 kepada angka lain, ataupun apakah rancangan-rancangan SSM untuk memastikan syarikat-syarikat kontraktor ini tidak terus gulung tikar. Terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Buat masa kini, nilai yang sedia ada, KPDNCP melihat sebagai agak sesuai sikit. Akan tetapi KPDNCP sentiasa sensitif akan keperluan. Jika ada keperluannya untuk ini ditambah, ditingkatkan nilai ambang kebengkerapan ini, mungkin ini juga boleh pada mulanya kita buat kajian dulu, ya, sebab kita tak nak buat sesuatu untuk nak menyelesaikan sesuatu akan memberi juga masalah yang lain. Tapi cadangan ini yang berhormat, saya anggap sebagai suatu cadangan yang baik kerana banyak syarikat yang bermasalah. Terima kasihlah Yang Berhormat kerana memberi cadangan ini. Kami akan teliti. Terima kasih. Okey, sikit dah. Boleh tambah sikit, ada masa. Okey, terima kasih. Belum, saya belum jemput lagi. Ada sedikit masa, saya jemput Yang Berhormat Jempol. Okey, terima kasih. Belum bertanya, belum panggil dah tanya. Okey, bagus. Hampir setiap tahun mendengar keluh resah daripada rakyat mengenai SSM, iaitu semasa keputusan permohonan bantuan tunai kepada rakyat yang dikeluarkan oleh kerajaan. Perkara ini sudah tentu menyusahkan rakyat berkaitan dengan isu SSM kerana perlu melakukan proses permohonan rayuan dan perlu menunggu pula keputusan rayuan untuk mendapatkan bantuan tunai seperti bantuan keluarga Malaysia. Soalan saya, apakah mekanisme kementerian untuk mengenal pasti status syarikat yang berdaftar bersama SSM sama ada masih beroperasi ataupun sebaliknya? Dan adakah kementerian bercadang untuk melakukan proses pemutihan SSM supaya urusan rakyat terdapat isu berbangkit tidak berpanjangan kerana permohonan ini masih tertangguh. Mereka yang berdaftar dengan SSM tak dapat bantuan. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Ini memang kami di kementerian dan agensinya SSM ketahui masalah yang seperti mana diutarakan Yang Berhormat Jempol. Jadi kita buat perhalusi juga. Kita melihat seperti mana telah saya katakan pada jawapan yang terdahulu tadi, SSM sentiasa melihat kepada mana ruang dan peluang untuk kita buat penambahbaikan, lebih-lebih lagi untuk membantu yang terkesan, ya, yang terkesan dalam perniagaan mereka. Jadi SSM mengetahui sangatlah angka-angka dan semuanya. Jadi terima kasihlah Yang Berhormat Jempol kerana sekali lagi membawa isu ini kepada perhatian KP ataupun SSM. Jadi saya buat jaminanlah kepada semua ahli-ahli Dewan Rakyat pada pagi ini, SSM sentiasa melihat kepada ruang dan peluang untuk membuat penambahbaikan untuk menyelamat mereka yang terkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan Menteri seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Bahrom Tampin. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Tampin meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar menyatakan sejauh mana perkembangan pelan pembangunan masyarakat orang asli, bila ia akan dibentangkan, apakah fokus yang menjadi teras kepada pelan pembangunan tersebut dan bagaimana kerajaan memastikan sosioekonomi masyarakat orang asli dapat dilestarikan. Terima kasih. Silakan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Tempoh masa 3 minit. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Tampin yang bertanya berkaitan dengan pelan pembangunan masyarakat orang asli. Untuk makluman Yang Berhormat, pelan pembangunan masyarakat orang asli ini yang kini dikenali sebagai Dasar Pembangunan Orang Asli, DPOA. Sebenarnya dasar ini menggantikan dasar pentadbiran orang asli
1961. Untuk pengetahuan yang berhormat, sepanjang lebih kurang 60 tahun daripada dasar pentadbiran orang asli dari tahun 1961, kerajaan berusaha untuk mengarus perdanakan masyarakat orang asli daripada 4 lapangan. Yang pertama ialah mengenai dengan pendidikan. Yang keduanya infrastruktur. Yang ketiganya sosioekonomi. Yang keempatnya kesihatan. Dan yang akhirnya, yang kelima adalah kepimpinan ataupun leadership. Jadi sepanjang yang saya sebut itu, lebih dari 50 tahun, orang sekolah kebangsaan 100% masyarakat orang asli adalah 114 buah sekolah. Dan sekolah menengah kebangsaan setakat ini masyarakat orang asli di sekolah menengah berkongsi sama ada di sekolah menengah kebangsaan yang ada orang Melayu sekali dengan masyarakat orang Melayu ataupun bangsa Melayu, dan hanya satu sekolah yang di negeri Perak 100% masyarakat orang asli. Dan sepanjang itu ada pusat intelek orang asli yang telah ditubuhkan, dan dalam tempoh yang panjang itu lebih daripada 1,000 graduan di kalangan masyarakat orang asli. Sehingga hari ini ataupun dalam tempoh masa sekarang ni, di luar negara ada 53 pelajar di kalangan anak-anak orang asli yang belajar di luar negara. Dan dari segi infra, 853 kampung masyarakat orang asli yang bekalan airnya 92%, bekalan elektriknya 90%. Pada tahun 2014, kerajaan telah menukar daripada dasar pentadbiran orang asli kepada dasar Pelan Pembangunan Nasional Orang Asli untuk tujuan penambahbaikan mengarus perdanakan masyarakat orang asli. Tapi pada tahun 2020, dasar ini telah sekali lagi ditukar kepada dasar pembangunan orang asli yang hari ini kita kenali sebagai DPOA, dan dianya akan melibatkan sekali lagi fokus kepada urusan yang berkaitan dengan tanah, urusan yang berkaitan dengan pendidikan, kesihatan, ekonomi, kepimpinan, infrastruktur dan kebudayaan. Teras yang menjadi tunjang utama pada dasar ini ialah perlindungan, kesejahteraan, kemajuan dan penyampaian perkhidmatan. Kerajaan melalui JAKWA, jabatan yang sedia ada, akan mempergiatkan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat orang asli melalui program yang sedia ada. Dan JAKWA berperanan menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat orang asli melalui Akta Orang Asli 1954 kurungan Akta 134, dan pembangunan holistik masyarakat orang asli terbukti melalui Rancangan Malaysia, dan yang telah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia yang ke-10, Rancangan Malaysia ke-11, Rancangan Malaysia ke-12, dan populasi seluruh masyarakat orang asli 206,777 orang di semenanjung Malaysia. Bagi Rancangan Malaysia yang ke-12, bagi tahun 2022, JAKWA telah diluluskan peruntukan pembangunan sebanyak 113.8 juta bagi pelaksanaan 52 projek utama di perkampungan orang asli. Dan berbalik kepada soalan yang berhormat berkaitan dengan
plan dasar pembangunan orang asli, boleh saya sebut bahawa dasar itu insya-Allah akan diuruskan di akhir tahun 20 fasa keempat tahun 2022 dan insya-Allah sehingga pertengahan tahun 2023 insya-Allah kita boleh laksanakan dasar ini. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, Tang Sila Tampin. Terima kasih Perdana Menteri atas jawapan itu. Saya ingin bertanya beberapa isu. Yang pertama, isu yang sering dibangkitkan oleh masyarakat orang asli ialah pemilikan tanah. Dan tanah ini adalah milik kerajaan negeri. Soalan saya ialah sejauh mana kementerian berbincang dengan kerajaan negeri bagi memastikan isu ini dapat diselesaikan dan agar kelestarian dan kedamaian hidup masyarakat asli dapat dipertahankan. Isu yang kedua ialah tadi dibangkitkan soal pembangunan sosioekonomi. Maka apakah pelan pembangunan ekonomi orang asli ini dapat dilihat secara menyeluruh dan terpadu agar orang-orang asli tidak ketinggalan dari segi arus perdana pembangunan. Terima kasih. Bapak Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Tampin, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang pertama, pemilikan tanah. KPLB mempunyai jadual dengan mesyuarat dengan kerajaan negeri mengenai dengan pemilikan tanah. Jadi tahap yang satu ni yang dipanggil ukur tanah kawasan yang besar. Ukur tanah kawasan yang besar dan ada di negeri Pahang, di negeri Perak, dua negeri ini yang sudah membuat ukur tanah dalam skala besar. Dan selepas selesai ukur tanah ini, wang diperuntukkan daripada Kerajaan Persekutuan bagi untuk ukur tanah. Kemudian kalau dah ada ukuran tanah yang skala besar, kita akan pergi pula kepada ukuran tanah kecil-kecilan yang dibuat. Jadi sekarang ni ukuran tanah sudah dibuat di negeri Pahang, di negeri Perak setakat ni, dan ada juga yang buat ukuran tanah di negeri Johor. Saya tak pasti di negeri Sembilan tu ada ukuran tanah atau tidak lagi yang berhormat. Tapi ada negeri-negeri yang dah buat ukuran tanah. Yang keduanya mengenai dengan sosioekonomi, yang ini juga menjadi salah satu tumpuan dalam jakwa yang kita panggil dia sebagai usahawan masyarakat orang asli. Jadi selain daripada urusan yang berkaitan dengan pendidikan, kerana pendidikan itu boleh mengubah kehidupan masyarakat asli bila anak-anaknya yang bertugas ataupun bekerja. Sekarang ni ada di kalangan masyarakat orang asli yang sudah jadi teknokrat, yang jadi profesional. Itu satu daripada mengubah nasib. Yang keduanya melalui program usahawan. Saya tak dapat jawab jumlah usahawan yang Muhammad Tampin, tapi ada, boleh saya bagi pada Muhammad, sejumlah usahawan-usahawan di kalangan masyarakat orang asli. Daripada 853 kampung yang ada di Semenanjung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput sebelah sini Yang Berhormat Parit. Terima kasih, betul. Terima kasih kepada Menteri yang telah pun menjelaskan secara detail tentang pembangunan masyarakat orang asli. Kita sedia maklum bahawa ilmu pengetahuan dan juga pendidikan merupakan perkara yang cukup penting, khususnya kepada anak-anak kita. Termasuklah golongan masyarakat orang asal kita di dalam negara kita. Soalan saya, apakah formula Kementerian dalam Pelan Pembangunan Masyarakat Orang Asli ini atau asal untuk mengatasi isu keciciran pendidikan yang semakin melebar di kalangan masyarakat orang asal ataupun orang asli ini. Terima kasih. Sila, Bapak Menteri, 2 minit. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk tujuan, terima kasih kepada Parit atas soalan yang berkaitan dengan pendidikan. Dianya menjadi prioriti utama kepada Jakwa dalam usaha untuk mengarus perdanakan masyarakat orang asli. Kerana bagi yang sekolah kebangsaan, sebab tu kita ada tiga jenis persekolahan masyarakat orang asli. Yang pertama, sekolah kebangsaan yang ada asrama.
Tak ada di tempat sekolah kebangsaan asrama, maksudnya darjah 1 umur 7 tahun kena pergi duduk asrama. Yang kedua, kita ada sekolah yang kita panggil K9. K9 ini maksudnya sekolah darjah 1 sampai darjah 6 tahun, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 di sekolah yang sama. Itu kita panggil K9. Contohnya di dalam Parlimen Kuala Kerau. Di Kuala Kerau ada sekolah K9. Maknanya masyarakat orang asli duduk dalam satu. Yang ketiganya mereka bercampur. Mereka pergi ke sekolah bercampur dengan masyarakat lain. Jadi ada 3 jenis persekolahan. Jadi tujuannya adalah untuk membolehkan mereka. Saya akui, sampai darjah 6 ada yang berhenti terus. Dan ini kita dah identify, ada data daripada JAKWA. Dari kampung mana sebenarnya yang berhenti. Dan kena ada pegawai lah. Pegawai pendidikan dalam JAKWA yang kena pergi berjumpa dengan keluarga itu untuk bawa ke sekolah menengah. Itu usaha-usaha kita lah yang berhormat. Tapi untuk saya jelaskan, untuk local university termasuk sijil, diploma dan ijazah, lebih daripada 900 anak-anak orang asli ada di local university. Di luar negara saya dah sebut tadi, sekarang ada 53 anak masyarakat orang asli ada di tajaan pinjaman dan juga beasiswa yang mereka sekarang berada di luar negara sedang belajar. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Papar. Yang Berhormat, cukup 10 minit satu soalan. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Datuk Seri Panglima Hajah Azizah binti Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun, Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 1. Sila Menteri Dalam Negeri Tuan Timbalan jawab. 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat kakak saya Beaufort. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri memandang serius terhadap kes-kes yang melibatkan pinjaman tidak berlesen seperti Ahlong. Jumlah kes yang dilaporkan di seluruh negara bagi tahun 2022 iaitu Januari hingga Jun sebanyak 506 kes yang melibatkan kerugian bernilai ringgit Malaysia 4,280,279. Berdasarkan statistik, negeri Johor mencatatkan kes tertinggi berbanding negeri yang lain iaitu sebanyak 86 kes. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM dalam mengekang sindiket pemberi pinjaman wang tidak berlesen, termasuklah dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, pengoperasian, tangkapan dan seterusnya menjalankan pendakwaan ke atas mereka yang terlibat dalam penipuan. Sepanjang tempoh Januari hingga Jun tahun 2022, seramai 744 tangkapan telah dibuat dan sebanyak 241 pertuduhan telah pun dilaksanakan. Manakala bagi jenayah skamer, akibat kepesatan pembangunan dan juga kecanggihan era teknologi, ia telah membawa kepada wujudnya pelbagai aplikasi yang membantu memudahkan kehidupan masyarakat moden sama ada dari segi komunikasi sosial, pertukaran maklumat dan sebagainya. Ianya juga menjadi faktor penipuan dalam talian semakin meningkat. Kes jenayah atas talian bagi tempoh kajian Januari hingga Jun dari tahun 2022 sebanyak 10,468 kertas siasatan telah dibuka dan melibatkan kerugian sejumlah ringgit Malaysia 362,614,896 dan 87 sen. Sebanyak 5,169 pertuduhan telah pun dilaksanakan bagi jenayah skamer bagi tempoh yang sama. Mengikut statistik yang diberi, kontijen Kuala Lumpur mencatatkan kes yang tertinggi berbanding kes lain sebanyak 1,338 kes. Untuk makluman ahli yang berhormat juga bagi jenayah judi online pula bagi tempoh Januari hingga Jun 2022, PDRM telah berjaya membuat 3,950 serbuan dengan tangkapan seramai 4,754 orang. Hasil serbuan
serbuan tersebut, PDRM telah membuat rampasan wang tunai sebanyak ringgit Malaysia 762,855 dengan jumlah barangan rampasan sebanyak 7,544 barang kes. Mengikut statistik, Sarawak mencatatkan jumlah serbuan tertinggi iaitu 697 dengan tangkapan seramai 718 orang bagi tempoh yang sama. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan yang pertama sila, Beaufort. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan. Datuk Yang di-Pertua, kes jenayah komersial dikatakan membabitkan kerugian RM5.2 bilion sepanjang 2020 hingga Mei 2022 dan 68% adalah penipuan dalam talian. Dia dikatakan penjenayah terdiri daripada warga luar negara dan juga dalam negara atau mereka merekrut operator dalam negara melalui media sosial ataupun WhatsApp. Soalan saya, adakah KDN PDRM mengadakan atau mewujudkan kerjasama dengan agensi antarabangsa seperti Interpol dan negara-negara lain di mana penjenayah ini berada untuk memastikan tindakan membenteras jenayah ini berkesan, dan takat ini berapa kebilangan dalang-dalang sama ada di dalam maupun di luar negara yang telah dikenal pasti, ditangkap dan didakwa dalam mahkamah. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Mohd. Memang kita perlukan kerjasama di antara polis luar negara, Interpol dan sebagainya, kerana operasi yang ada di dalam negara mangsanya berada di luar negara, manakala operasi di luar negara mangsanya berada di dalam negara. Sebab itulah kita memerlukan kerjasama dengan polis-polis di luar negara sama ada Interpol dan sebagainya. Dan saya nak nyatakan bahawa kita telah mengadakan kerjasama dengan Korea pada Jun 2019 di mana joint operation dengan Korea National Police Agency di mana 4 call center online gambling di kawasan Lembah Kelang telah diserbu melibatkan tangkapan warga Korea yang terlibat dalam judi online di mana warga Korea telah menjadi mangsa. Kerjasama dengan Singapore Police, Hong Kong dan Macau Police dalam menangani love scam di mana 3 suspek warga asing Nigeria bersama dengan 14 mule account holder di Malaysia. Dan pada 16 Mei 2020, Taiwan National Police Agency telah ekstradisi satu lelaki Malaysia yang ditangkap di Taiwan yang terlibat dengan 12 skam pelaburan tidak wujud dengan kerugian 2.9 juta ringgit Malaysia. Dan pada 1 bulan 1 2021 sehingga 31 Ogos 2021 yang melibatkan sebanyak 255 kes kerugian yang melibatkan 4.6 juta ringgit Malaysia. Hasil maklumat daripada polis Singapura, pihak polis telah membuat serbuan di 2 call center di Kuala Lumpur dan 2 call center di Johor dan menangkap 50 suspek di Malaysia yang mensasarkan mangsa-mangsa di Singapura. Sementara itu, polis Singapura telah membuat 7 tangkapan yang berada di dalam negara mereka yang mensasarkan rakyat di dalam negara. Sebab itulah kita memerlukan kerjasama di antara polis di luar negara sama ada melalui ASEAN Police atau melalui international atau Interpol di seluruh negara. Terima kasih Yang Mohd. Terima kasih. Soalan tambahan. Mohon soalan tambahan. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat mohon. Kuala Selangor. Lepas ni ya. Saya Datuk Timbalan Ketua ya. Kita mendengar ya akan pendedahan tadi love scam, investment scam, job scam, dan saya kira ringkasnya rata-rata ia berpunca daripada apa yang diistilahkan sebagai kebocoran ataupun data breaches ya yang dapat digunakan oleh scammers ini. Dan sikit waktu dahulu jenayah-jenayah yang agak major ya, jenayah cyber yang major ini targeting Android users di Malaysia ini. Itu Yang di-Pertua, apakah dan baru ini kita tahu tentang Jabatan Pendaftaran Negara 22 juta ya terdedah.
apakah langkah-langkah yang lebih konkret ya? Kita ada cyber security Malaysia dan dikatakan bahawa kita lemah dari sudut protection ini. Ya, kita ada PDPD, PDPA dan sebagainya. Minta Timbalan Menteri untuk memberikan sedikit pencerahan ke depan nanti. Moving forward, apa langkah-langkah lebih konkret untuk kita tangani? Bagaimana untuk kita tangani? Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mohd. Memang kita telah mengenal pasti masalah utama kita apabila kita melibatkan penipuan secara online ini yang melibatkan talian-talian telefon yang terpaksa kita kenal pasti dan juga menyukarkan pihak polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan maklumat dengan segera. Sebab itulah kita telah mewujudkan satu jawatankuasa bersama di antara PDRM dan SKMM supaya apabila dapat maklumat tersebut mestilah dibekalkan kepada kita dengan kadar segera. Kadang-kadang kita terpaksa menunggu 3 bulan dan akhirnya sekarang ini dapat 2 minggu dapat kita atasi untuk mengesan panggilan-panggilan daripada skamer ini. Dan satu lagi langkah yang saya sebut minggu lepas iaitu kita memerlukan pindaan bagi Seksyen 116D Kanun Tata Jenayah yang memberikan kuasa pada pegawai penyiasat kita untuk membekukan akaun bank yang kita syaki terlibat dengan aktiviti jenayah skamer ini. Dan juga kita membuat cadangan untuk pindaan bagi Seksyen 424 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman bagi kesalahan kepada pemilik akaun yang telah membenarkan akaunnya digunakan oleh pihak ketiga bagi kegiatan jenayah ini. Terima kasih Yang Mohd. Speaker, satu lagi soalan tambahan. Boleh satu lagi? Mohon. Saya nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Saya jemput Yang Berhormat Tuan Hassan Abdul Karim, Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Luar Pengguna. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Yang Berhormat, Kementerian ini telah melakukan pelbagai usaha di bawah bidang kuasa kementerian untuk menangani masalah kekurangan bekalan ayam dan telur di pasaran. Dan antara langkah yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, menjalankan pemantauan ke atas 20 syarikat pengeluar ayam pedaging utama yang merangkumi 3 syarikat integrator dan 17 syarikat non-integrator. Pemantauan ini dilakukan bagi mengesan lebih awal risiko-risiko gangguan bekalan ayam pedaging di peringkat pengeluaran supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi memastikan bekalan ayam di pasaran sentiasa stabil. Yang kedua, kemudian membuat unjuran pengeluaran ayam dilakukan setiap bulan bagi membolehkan kementerian merangka pelan tindakan sewajarnya sekiranya dijangkakan akan berlaku kekurangan bekalan ayam di pasaran. Dan langkah ketiga ialah untuk melakukan pemeriksaan harian bagi memantau kedudukan bekalan dan keberadaan ayam dan telur di setiap rantaian pengedaran iaitu di peringkat pengeluar, di peringkat pemborong dan di peringkat peruncit. Jadi satu lagi langkah adalah untuk mengeluarkan arahan kepada peruncit untuk memperbaharui stok bekalan yang ada di premis masing-masing dan menghubungi pemborong dan pengeluar jika stok mereka jatuh ke tahap pesanan semula iaitu reorder limit. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, sebagai kementerian yang bertanggungjawab untuk memastikan bekalan ayam dan telur kembali stabil, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Luar Pengguna akan terus mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat bagi mengenal pasti punca dan untuk mencari kaedah penyelesaian yang adil dan kondusif bagi memastikan isu kekurangan bekalan ayam ataupun telur ayam ketika ini dapat diatasi segera. Sekian, terima kasih. Sila, Pasir Gudang, soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, soalan tambahan saya ialah minta Yang Berhormat Menteri jelaskan
sejauh manakah kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan Kementerian Pertanian dan Asas Tani serta Kementerian Keuangan untuk memastikan yang pertama, industri ternakan ayam di Malaysia dapat dimajukan. Yang kedua, harga ayam dan telur mampu dibeli oleh rakyat. Yang ketiga, bekalan ayam dan telur terjamin tidak terputus. Dan akhir sekali, kebergantungan terhadap subsidi dari kerajaan dapat dikurangkan beransur-ansur. Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Sila Menteri, satu minit. Ini betul. Sesungguhnya kementerian-kementerian yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi, iaitu Kabinet NGP, MAFI dan juga Kementerian Keuangan sentiasa bersama dalam satu kluster ya, untuk menangani masalah ataupun melihat kepada masalah yang seperti mana yang telah dibangkitkan tadi. Dan selain daripada kluster kementerian-kementerian yang ini, ada juga jawatan kuasa yang lain sama juga melibatkan kementerian ini dan kementerian yang lain. Seperti mana mungkin Yang Berhormat sudah sedia maklum, kita ada jawatan kuasa NACOL, iaitu National Action Committee on Cost of Living, and then kita ada jihad inflasi dan kos sara hidup, dan juga jawatan kuasa teknikal di mana peringkat pegawai selalu berbincang bersama. Dan kesemua masalah-masalah yang telah disebut tadi dibincangkan, mencari jalan bagaimana menstabilkan harga, menstabilkan bekalan dan juga jangka panjang, bagaimana menangani masalah secara jangka panjang untuk kita memastikan food security juga. Dan jangan ataupun tidak selama-lamanya bergantung kepada subsidi yang telah diberikan, sebab tak pernah dalam sejarah kita difahamkan, hanya sekarang oleh kerana masalah sekarang sangat drastik, kerajaan buatlah banyak memberi subsidi ya, hampir 1 bilion nanti untuk telur dan ayam berdaging sahaja. Jadi ini kerajaan tak nak berterusanlah subsidi ini, sebab itu ada langkah-langkah telah dibincangkan juga secara terperinci. Yang Berhormat oleh kerana masa tidak mengizinkan, mungkin kalau Yang Berhormat ingin sangat nak secara terperinci, kita boleh panjangkan jawapan atau penjelasan secara terperinci. Ya, sekian. Betul yang betul. Yang kedua, saya jumpa Yang Berhormat. Sila Pontian. Ya, terima kasih. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC diberitakan ada membuat laporan sama ada wujud kartel daripada 20 syarikat utama pengeluar ayam ini. Saya ingin bertanya kepada Menteri mengenai perkara itu. Dan kedua, bijirin makanan ayam ini hampir semua diimport daripada Amerika Syarikat. Contohnya jagung 80% diimport daripada Brazil. Adakah usaha-usaha kita telah lakukan untuk memastikan bijiran makanan ayam dikeluarkan di Malaysia supaya harga ayam lebih stabil? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Berkenaan dengan MyCC ya, sebenarnya MyCC saya difahamkan sebagai Menteri Kabinet NHP sudah siap buat kajian dan juga segala siasatan. Cuma Tuan Yang Dipertua, oleh kerana MyCC ini adalah Suruhanjaya, mungkin saya bukanlah sepatutnya mendedahkan apa yang telah ditemu dalam kajian itu ataupun siasatan itu. Jadi jangan risau Yang Berhormat, saya difahamkan oleh MyCC, mereka akan meneliti dan juga memperhalusi segala-gala SOP mereka untuk mereka kemudiannya akan mendedahkan kepada umum. Buat masa sekarang, mungkin saya bukanlah sepatutnya yang seorang yang boleh dapat mendedahkan secara detail, sebab ini Suruhanjaya ya, kita faham MyCC. Tapi memang kita difahamkan adalah masalah yang dikatakan tadi. Tapi secara perinci nanti biar kita tunggu MyCC akan buat pengumuman.
Jadi berkenaan dengan bijirin, makanan dan sebagainya, memang ini adalah pokoknya ataupun satu isu utama yang memang telah dibincangkan bagaimana untuk mengatasi masalah kebergantungan Malaysia kepada makanan ayam yang diimport secara besar-besaran. Kita tidak mencukupi, kalau ada sedikit pun sahaja makanan ayam dikeluarkan dalam negara sendiri sebab kita bergantung terlalu besar kepada import. Jadi isu ini memang juga telah diperbincangkan dan juga langkah-langkah tertentu diambil di pelbagai pihak agensi kerajaan untuk menangani masalah ini untuk supaya satu ketika kita tidak lagi bergantung ataupun terlalu bergantung kepada pengimportan bijiran makanan ayam. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Betul-betul, libaran. Dah panjang masa jawapan telah diberikan. Saya ingin peneruskan dengan menjawab Yang Berhormat Datuk Ramli bin Datuk Muhammad Noor, Cameron Highland. Soalan Cameron Highland nombor 3. Mohon Menteri Pembangunan Luar Bandar atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Minta mic tegakkan sikit. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA telah mengadakan mesyuarat pada bulan Jun 2022 bagi penyemakan semula nota persefahaman MOU dengan Kementerian Kesihatan untuk menambah baik aspek yang berkaitan dengan kebajikan pesakit orang asli di negara ini. Untuk makluman yang berhormat, melalui mesyuarat pertama ini, hasil perbincangan terdapat beberapa perkara yang tidak perlu dikekalkan di dalam MOU seperti perjawatan kerana MOU pada masa itu iaitu dalam bulan tahun 2011 Julai 2011 pada masa itu dibuat mengambil kira situasi semasa ketika itu. Asas perkhidmatan Kementerian Kesihatan adalah memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat termasuk orang asli. Manakala Jabatan Orang Asli pula memberi atau JAKWA memberi perkhidmatan kebajikan yang berkaitan. Persefahaman baru dibuat dokumentasi berdasarkan isu atau permasalahan dan garis panduan yang terlibat dalam kandungan tersebut. Perkhidmatan pengangkutan untuk pesakit adalah berdasarkan garis panduan perkhidmatan pengangkutan mengikut kes yang berkaitan. Bengkel semakan semula MOU dan garis panduan yang lengkap akan diadakan pada bulan Ogos tahun 2022 ini setelah semua pihak melengkapkan garis panduan masing-masing mengikut isu dan pecahan kecil seperti tanah, aset, pengangkutan, pusat transit, balai rawatan dan lain-lain isu. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama silakan Cameron. Di bawah pasal 85C Perlembagaan Persekutuan, kerajaan perlu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat orang asli dengan memastikan keistimewaan masyarakat orang asli dari segi kebajikan, kesejahteraan, perlindungan, kesentosaan dan kemajuan dapat dijaga. Soalan saya, adakah terdapat bayaran yang akan dikenakan kepada masyarakat orang asli di negara ini yang ingin mendapat perkhidmatan kesihatan, perubatan, pergigian dan juga rawatan daripada doktor pakar kerajaan? Jika ada, adakah pihak kementerian akan mencadangkan penambahbaikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia melalui MOU yang hendak dilaksanakan ini dengan memberi rawatan yang percuma kepada semua jenis rawatan yang diterima oleh pesakit daripada masyarakat orang asli ini? Mereka rata-rata adalah orang rakyat yang tidak berkemampuan. Terima kasih, Marian. Sila, Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Cameron. Yang sebenarnya dalam penambahbaikan yang akan dibincangkan pada Ogos ini ialah antaranya ialah tentang kebajikan pesakit dan keluarga pesakit di Hospital Orang Asli Gombak, termasuk pemberian makanan percuma, penyediaan alat sokongan perubatan, pergigian, bekalan diet khas secara percuma akan diteruskan di bawah tanggungjawab pihak Kementerian Kesihatan. Satu lagi ialah faedah dan juga perkhidmatan sedia ada yang ada sedia pada ini dikekalkan dengan penyelarasan dan diperhalusi di peringkat kementerian kami KPLB melalui JAKWA dan di pihak KKM bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih baik lagi, insya-Allah. Dan juga menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma kepada orang asli
bagi tujuan kemasukan pelajar belajar ke IPT dan bekerja dalam perkhidmatan awam. Pemeriksaan kesihatan oleh doktor pakar adalah secara percuma melalui surat pengecualian bayaran daripada pihak JAKWA, yakni GL, Guarantee Letter. Prosedur-prosedur perubatan yang memerlukan bayaran tambahan seperti pemasangan implan juga adalah di bawah tanggungjawab JAKWA, keutamaannya kepada golongan B40. Dan seterusnya iaitu tentang pengangkutan pula, pengangkutan pesakit yang terlantar, yakni bedridden dan yang dijangkiti wabak dan penyakit berjangkit adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala temu janji ulangan, yakni follow up, akan dibawa di bawah tanggungjawab JAKWA. Ini adalah antara penambahbaikan yang akan dimuktamadkan dalam perbincangan di bulan Ogos ini. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Soalan tambahan kedua, Papar. Yang berhormat Papar. Sila Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kalau Cameron tadi bercerita tentang orang asli, saya pula dari Sabah bercerita pasal orang asal. Kebanyakannya orang asal di Sabah ini tinggalnya di pendalaman dan mereka ini ketinggalan daripada arus pembangunan. Ramai di antara mereka, anak-anak mereka tercicir di dalam persekolahan. Ada yang tidak dapat meneruskan persekolahan disebabkan oleh jalan raya yang tidak baik, kenderaan yang tidak ada dan tempat sekolah yang begitu jauh. Mereka juga tidak ada bekalan elektrik, tidak ada bekalan air, dan kalau ada pun rumah mereka, kalau kita di dalam rumah kita boleh melihat siapa di luar, dan kalau kita di luar kita boleh melihat siapa yang di dalam. Sewaktu kemarau ataupun tengkujuh, ramai di antara mereka ini susah kerana kerajaan tidak dapat mengagihkan bantuan makanan dengan segera. Jadi ramailah di antara mereka ini mengadu kepada kita dan di sinilah kita mahukan kepada kerajaan, terutamanya kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk melihat permasalahan mereka ini. Jadi saya sebagai wakil rakyat di tempat saya ingin kerajaan memberikan perhatian kepada orang-orang asal ini. Disebabkan oleh apa kehidupan mereka yang sangat tertekan. Jadi saya mahu kerajaan dapat memberikan perhatian kepada orang-orang asal yang tinggal di pendalaman ini. Terima kasih. Papar, sila Perdana Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Papar. Jadi ini soalan ni ada sedikit melinconglah daripada soalan asal. Tetapi dia berkaitan dengan orang asal. Kalau di Sabah dan Sarawak, mungkin di Sarawak ada Penan, kaum Penan dan sebagainya. Mungkin di Sabah ada kaum Murut, Lundai dan sebagainya. Ya. Jadi saya pun mengambil kesempatan di sini juga Yang di-Pertua. Sebagaimana kita ketahui, JAKWA adalah termaktub untuk membantu mereka dalam perlembagaan. Di mana orang Sarawak dan Sabah masih tidak secara spesifik tidak disebut dalam perlembagaan. Tetapi seperti di Sarawak, saya bercontohlah ya. Penan dijaga oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Ya. Dan saya juga yang sebenarnya apabila melihat perkara ini, mungkin juga bantuan-bantuan yang seperti khusus diberikan kepada orang asli di Semenanjung ini, mungkin kalau ianya dapat juga dipanjangkan kepada Sabah dan Sarawak, di mana kedua-duanya di bawah jagaan negeri masing-masing sahaja. Di sini mendapat bantuan direct daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi saya pun yang sebenarnya bersama dengan Habib Papar, harusnya selain daripada JAKWA, orang asli di Semenanjung, federal government dengan izin should also extend their help kepada orang asli di Sabah dan Sarawak, membantu kerajaan negeri, membantu orang asli di Sabah dan di Sarawak ini. Dan dari segi kemudahan-kemudahan infrastruktur itu, memang betul, ianya juga tidak ada kurang bezanya daripada apa yang di sini juga, terutama di kawasan orang asli. Dan insya-Allah rasanya semuanya perkara ini dari you talk about infrastructure, kita keep on fighting, menyuarakan, meminta, memohon di bawah jabatan jalan perhubungan desa, bekalan air elektrik dan bandar ini ataupun air alternatif dan sebagainya ini. Kita tidak berhenti-henti meneruskan permohonan kita.
ya melalui kerajaan negeri lah kalau ditujukan kepada KPLB. Ya, terima kasih Habib. Ya, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan R. Sibarasa, Sungai Buloh. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timbalan menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Berdasarkan soalan yang dibangkitkan, untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2 tahun kebelakangan ini terdapat 8 syarikat Malaysia telah dikenakan Perintah Sekatan Pelepasan dengan izin Wrongful Release Order WRO oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amarka Syarikat. Syarikat-syarikat ini terdiri daripada pengeluar produk sarung tangan, getah dan kelapa sawit. Pada tahun 2021, 2 daripada 8 syarikat ini telah dilepaskan daripada perintah tersebut setelah mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan sewajarnya bagi mengatasi perkara ini. Hal ini termasuklah dengan membuktikan bahawa produk-produk yang dibuat, dihasilkan atau dikilangkan tidak melibatkan sebarang amalan buruh paksa. Bagi memastikan isu buruh paksa dapat ditangani secara teratur, Menteri Sumber Manusia telah mengadakan lawatan ke Washington, Amerika Syarikat pada 8 hingga 13 Mei 2022. Dalam lawatan itu, beliau telah bertemu dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Jabatan Buruh Amerika Syarikat, Jabatan Negara Amerika Syarikat dan USCBP. Semasa ataupun Custom of Border Protection. Dengan izin, semasa pertemuan ini, Menteri Sumber Manusia telah mencadangkan supaya satu jawatankuasa kumpulan kerja bersama dapat ditubuhkan bagi memastikan adanya hubungan baik di antara kedua-dua negara. Cadangan ini disambut baik dan dipersetujui oleh United States of America Custom of Border Protection. Jawatankuasa ini dijadualkan untuk bertemu pada setiap 3 bulan. Mesyuarat pertama akan diadakan pada Ogos 2022 secara maya, manakala mesyuarat yang kedua telah dirancang dan dipersetujui untuk dianjurkan secara fizikal di Kuala Lumpur pada Disember 2022. Melalui jawatankuasa ini, pelbagai program kerjasama dijangkakan dan dapat dijalankan antaranya program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat dan teknologi serta sesi dialog bersama pihak berkepentingan seperti Kesatuan Sekerja dan Industri. Dalam masa yang sama, Kementerian ada juga membuat pindaan terhadap beberapa undang-undang perburuhan bagi memastikan usaha membasmikan amalan buruh paksa dapat dilaksanakan dengan lebih serius. Antara undang-undang yang telah dipinda adalah Akta Kerja 1955 Akta 265 yang telah dimasukkan peruntukan berhubung buruh paksa dan akan dikuatkuasakan pada 1 September 2022 ini. Kerajaan Malaysia sentiasa komited dalam memastikan majikan-majikan negara ini menyediakan perlindungan hak pekerja yang sewajarnya selaras dengan undang-undang perburuhan domestik dan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Sila, Sungai Buloh. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan itu. Isu ini bukan isu WRO dan finding yang baru-baru ini. Bukan satu cerita baru. WRO untuk Sime Darby sebagai contoh telah dikenakan pada Disember 2020. Dan saya minta, Yang Berhormat Menteri belum jawab soalan saya sebagai lengkap sebab saya minta nama-nama syarikat disebut dalam jawapan. Tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri gagal buat. Jadi saya harap bila kita tanya sebut nama dan bidang perniagaan, disebut sarung tangan dan kelapa sawit. Tapi nama syarikat tidak disebut. Ini mesti dijawab, soalan mesti dijawab dengan lengkap. Inilah tugas kita di Dewan Rakyat supaya maklumat disampaikan di Dewan Yang Mulia dan disampaikan kepada rakyat. Saya balik pada soalan tambahan. Di Disember 2020, CBP yang agensi custom di Amerika Syarikat telah dapati ada reasonable, dengan izin saya baca, ada reasonable evidence demonstrating that the Sime Darby plantation, inilah GLC, antara GLC terbesar kita, including its subsidiaries and joint ventures, primarily located in Malaysia,
harvested the fruit and produced the palm oil using forced labor. So jadi ini sudah 2 tahun. 2 tahun sudah lalu dan macam ini perkara serius sebab baru disebut oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa. Ini serius dengan hubungan kita dengan US. Dan Februari tahun ini WRO dia naik pangkat kepada finding. Finding itu maksudnya macam perintah kekal. Di mana sekali lagi CBP kata there is sufficient information dengan izin to support a finding that Sime Darby Plantation and its subsidiaries are using forced labor on Sime Darby's plantations to harvest fruit dan sebagainya. Jadi saya faham selepas itu saja sekarang kita dah buat lawatan, kita ada joint committee. Jadi bagi saya 2 tahun setengah ini banyak masa sudah berlalu. Sepatutnya Sime Darby sudah membetulkan apakah amalan yang diadu ini dan betulkan supaya WRO tidak dinaik kepada finding. Soalan saya secara spesifik, Tuan Speaker, apakah jangkaan masa yang dari segi kementerian supaya Sime Darby Berhad GLC Premier kita boleh selesaikan masalah mereka ini seperti mana yang dibuat oleh Top Glove. Top Glove dah selesai dan finding dan WRO telah dibatalkan. Jadi dalam jangkaan kementerian, bilakah kerajaan melalui kementerian akan bantu dan selesai masalah ini berkenaan Sime Darby sebab ini mencecaskan imej negara. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Terima kasih sahabat saya Sungai Buloh. Ada 4 soalan yang saya dapat catatkan daripada soalan tambahan ini, iaitu pertama berkenaan dengan senarai, yang keduanya berkenaan dengan senarai nama yang telah kita bagi WRO dekat Sime Darby, yang ketiga berkaitan dengan kita dikekalkan dengan tier 3, yang keempat bilakah akan selesai berkenaan dengan Sime Darby yang kita letakkan dalam senarai finding WRO. Jadi untuk senarai yang diminta oleh Sungai Buloh, insya-Allah saya akan menjawab secara bertulis sebab ini isu penting, isu melibatkan ekonomi. Ya. Saya akan menjawabkan secara senarai itu dalam syarikat-syarikat yang dibangkitkan itu dalam senarai bertulis. Tapi lebih baik disebut di sini, di Dewan. Saya akan jawab secara bertulis. Saya jawab isu penting, ini melibatkan isu ekonomi negara. Dia memberi kesan kepada pasaran saham dan sebagainya. Jadi saya jawab bertulis, okey? Boleh. Next one. Sungai Buloh? Okey. You faham kan bila saya sebut macam tu? Bukan saya tak tahu, saya tahu soalan you tu. Boleh. Okay, terima kasih. Berkenaan dengan Sime Darby, alhamdulillah kita sekarang kita sudah ada 2 syarikat yang telah dikeluarkan daripada senarai WRO. Jadi dia punya kriteria yang dibuat oleh 2 syarikat ini immediately take out from the listing dengan izin. So kita akan menggunakan kaedah ini kepada syarikat yang disenaraikan untuk kita mengambil masa lebih kurang yang ditanya tadi, masa lebih kurang setahun untuk kita semak siasat lagi apa-apa yang belum boleh dipenuhi. Tapi insya-Allah kerjasama daripada syarikat-syarikat ini kepada kerajaan Malaysia sangat-sangat sangat-sangat baik, memberi kerjasama untuk kita mengambil tindakan supaya memberi satu kesan yang positif kepada ekonomi negara. Di jangkaan masa, kita minta bersabar, dalam masa setahun daripada sekarang kita akan dapat outcome-nya. InsyaAllah, terima kasih kepada Sungai Buloh yang membangkitkan perkara-perkara ini. Dan kita juga telah menyenaraikan. Ringkaskan jawapan boleh masa. 11 kriteria konsensus ataupun komitmen ataupun persetujuan di antara kita dengan negara yang meletakkan, yang membuat penilaian di segi finding WRO dan juga CBP ini. Jadi insyaAllah 11 perkara ini kita telah menggunakan setiap satu perkara ini secara terperinci untuk memastikan supaya forced labor dan juga human trafficking ini tidak berlaku di dalam amalan buruh di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua sila Yang Berhormat Julau. Okey, terima kasih Dato' Yang Di-Ketua. Jadi saya sendiri pun ada berjumpa dengan CBP 2 kali tahun ini, dan di kali kedua CBP ada bagi satu komitmen lah di dalam progres Sime Darby. Dia kata mungkin dalam setahun mereka boleh selesaikan isu
findings. Dan tapi bila Saim Dhabi hantar ke itu borang dokumentasi review kepada US CBP, ada sekurang 2 bulan mereka CBP tak ada take action, ambil tindakan atas kes ini, dan bagi tahu Saim Dhabi macam mana dokumentasi yang sudah hantar atau belum. So saya rasa saya nak tanya Menteri daripada MOHR, macam mana, how do you actually get involved in this process? Kerana selalu bila saya tanya eksekutif Saim Dhabi, mereka deal directly dengan CBP, tidak melalui MOHR. So walaupun MOHR ada satu jawatan kuasa yang bersedia dengan US government, tetapi how much involvement ada kita dalam proses ini? Dan ada lagi satu, CBP pun ada kata their main request untuk Saim Dhabi dan company-company sebagainya dalam WRO ataupun case finding, mereka minta weekly engagement dengan company syarikat itu untuk selesaikan proses. So I want to know how much involvement is MOHR involved in this. Thank you. Terima kasih Jalal. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih kepada sahabat daripada Julau yang membangkit perkara di segi konsensus di antara kerja Malaysia dengan CBP. Jadi dokumentasi sekarang ini melalui Kementerian Semua Manusia, bukan lagi dengan syarikat-syarikat yang disenaraikan. Jadi langkah-langkah yang kita ambil bila kita ada satu libat urus dengan CBP dan juga dengan State of America berkenaan dengan perkara-perkara yang telah dinilaikan oleh mereka. Maknanya penilaian ini dibuat oleh mereka terhadap syarikat-syarikat yang ada di Malaysia. Jadi kita membuat libat urus dengan syarikat-syarikat yang disenaraikan dan juga dengan CBP yang menyenaraikan blacklist kepada syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ini. Jadi tindakan kerjaan ialah menjalankan aktiviti pemeriksaan di semua syarikat yang disenaraikan. Yang keduanya, pemeriksaan dan penguatkuasaan susulan secara bersepadu dilaksanakan. Kita menggunakan juga penguatkuasaan Atipson yang giat dilaksanakan supaya perkara ini kita dapat selesaikan dengan secepat mungkin, dan oleh sebab itulah 2 syarikat daripada Malaysia yang disenaraikan itu dikeluarkan secara serta-merta kerana mematuhi. Itu yang kita kata, syarikat kita ini dia besar, dia banyak, dia ambil masa kita selain pada kan. Jadi yang seterusnya kita terus membuat satu tindakan yang drastik, menubuhkan 6 pasukan kerja teknikal bagi memfokuskan kepada subsektor yang mudah yang terdedah kepada aktiviti buruh paksa, di mana salah satunya di sektor peladangan sawit yang menjadi isu yang dibangkitkan oleh CBP. Seterusnya kita terus menjalankan. Kementerian Semua Manusia juga telah membuatkan pembaharuan melalui penambahbaikan Akta 1955 atas standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pakej pekerja 1990, iaitu Akta 446. Ini juga satu emphasizing dengan izin daripada Kementerian Semua Manusia bagi kita nak, satu, memanglah ada senarai yang diberi oleh CBP. Yang kedua, kita sendiri memastikan supaya bondage debt bondage ini tidak berlaku ataupun perhambaan kepada hutang-hutang yang ditanggung oleh para pekerja yang dibawa masuk ke Malaysia ini. Kita tidak akan benarkan supaya perkara ini berlaku. Dan inilah perkara-perkara yang kita ambil supaya kita tengok dalam pelancaran tindakan Nasional Buruh Paksa 2021, iaitu NAPFL, ini jelas menunjukkan kesungguhan dan komitmen kerajaan bagi menteraskan elemen buruh paksa dan permendagangan orang di Malaysia. Bukan sahaja kerana kita disenarai dan memang tanggungjawab kita. We are very committed to reduce, dengan izin berkenaan dengan pekerjaan kita ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abduh bin Nik Abdul Aziz Bacuk. Terima kasih Tuan Edi Ketua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Kesihatan Ketua Timbalan jawab. 3 minit. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Bacuk. PIK telah dilancarkan pada 3 hari bulan 2, 22. Di mana sehingga sekarang, sehingga 26 Julai, seramai 1,767,078 atau 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. 1 dos vaksin. Dan 1,485,265 kanak-kanak atau 41.8% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Adalah dianggarkan seramai 1,518,773 kanak-kanak belum menerima suntikan dan daripada jumlah tersebut seramai 264,750 kanak-kanak belum layak diberi vaksinasi kerana belum mencapai umur 5 tahun. Jadi daripada 3.55 juta kanak-kanak, hari ini kita dapat lihat apabila kita telah menjalankan pemberian dos kedua 8 minggu setelah dos pertama, hanya 300 orang kanak-kanak satu hari yang mengambil dos pertama. Dan lebih kurang anggaran 4,000 kanak-kanak satu hari mengambil dos kedua. Jadi sebab tu kita dapat lihat peningkatan itu. Walaupun kita belum betul-betul mencapai 50%, tetapi dos kedua telah meningkat sehingga hampir-hampir 42%. Bermakna kanak-kanak ni masih lagi dibawa oleh ibu bapa, diberi persetujuan oleh ibu bapa untuk mendapat dos yang kedua, melengkapkan dos. Tuan Yang Dipertua, bagi meningkatkan liputan imunisasi kanak-kanak, KKM sedang melaksanakan langkah-langkah bagi meningkatkan kesedaran, keinsafan ibu bapa dan masyarakat mengenai pentingnya pemberian vaksin kepada kanak-kanak bagi mencegah jangkitan yang serius dan juga untuk melindungi kanak-kanak kita daripada mendapat penyakit ini. Antara langkah-langkah yang telah dijalankan, pertama, telah menyediakan pakar-pakar pediatrik dan kesihatan awam untuk memberikan maklumat kepada orang awam melalui televisyen. Malah saya sendiri juga telah hadir beberapa kali di stesen televisyen untuk memberikan penerangan dan memujuk ibu bapa supaya memberikan konsen untuk menerima suntikan ini. Keduanya menghasilkan bahan-bahan pengiklanan pendidikan kesihatan dalam bentuk infografik, soalan lazim untuk ibu bapa dan video pendek untuk rujukan mereka. Ketiganya, KKM telah juga bekerjasama dengan Immunize for Life bagi menghasilkan video mengenai jangkitan COVID dan kepentingan imunisasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga logat Pantai Timur. Logat Pantai Timur. Dan keempatnya, ibu bapa kita galakkan membawa anak-anak untuk mendapatkan janji temu imunisasi di klinik-klinik kesihatan berdekatan dengan rumah mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang pertama, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih pihak Menteri kerana dengan jawapan yang agak jelas. Kita sebenarnya masih berhadapan dengan isu keyakinan para ibu bapa terhadap keberkesanan suntikan vaksin terhadap anak-anak mereka. Dan kita tahu pihak kerajaan telah berusaha keras untuk memberi keyakinan tersebut. Soalan tambahan saya, dengan trend jangkitan baru COVID-19 yang semakin menaik terutama di kalangan kanak-kanak di sekolah, apakah pihak kerajaan mempunyai langkah-langkah khas yang lebih tertentu, lebih khas bagi memastikan anak-anak diberi suntikan vaksin tanpa terhalang oleh keyakinan dan kemahuan ibu bapa mereka yang masih enggan, walaupun kita tahu ia amat mengganggu persekitaran pendidikan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih, Bacuk. Sila, Tuan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih atas keprihatinan kerana Yang Berhormat datang daripada negeri di Pantai Timur. Sepanjang kita buat program vaksinasi ini, Pantai Timur yang tidak dapat memberikan konsen yang baik. Hari ini di Pantai Timur, contohnya di Kelantan hanya 16% lebih. Di Terengganu 20% lebih. Dan di Sabah umpamanya satu lagi di sana ialah 34. Ini adalah 3 negeri yang terkebawah yang tidak mencapai 50%. Jadi kerajaan pertamanya kita meneruskan apa yang kita telah buat selama ini, memberi penerangan seperti yang saya sebut tadi. Dan juga kita juga hari ini demi melindungi anak-anak, kita juga telah membuat ketetapan berkenaan dengan pemberian dos tambahan. Bermakna Tuan Yang Dipertua untuk menjaga supaya anak-anak ini tidak terkena ataupun tidak terkena yang serius. Saya bagi keputusan dalam mesyuarat
di KKM dengan cadangan daripada TWG, kanak-kanak 5 hingga 11 tahun yang dikategorikan sebagai moderate dan severe immunocompromised dengan izin memerlukan perlindungan tambahan. Pertama, pemberian dos tambahan bagi melengkapkan dos prima adalah 8 minggu selepas dos terakhir. Yang kedua, vaksin yang diluluskan bagi dos tambahan ini adalah tetap community formulary kanak-kanak, dan sehingga kini kita belum lagi mengesyorkan untuk dos pengalak bagi kategori ini. Sehingga kini 988 orang kanak-kanak telah menerima dos tambahan vaksin COVID-19 dengan purata pengambilan 10 orang dalam sehari. Tuan Speaker, kita dapat lihat kalau dewasa itu dah hampir 99% dan remaja dah lebih daripada 95%. Tetapi kanak-kanak masih lagi pada tahap 50%. Sebab tu soalan yang diberikan oleh Yang Berhormat Bacok sangat-sangat penting, dan saya mengharapkan ibu bapa tampillah, berilah saya pujuk dan rayu supaya kita dapat melindungi anak-anak kita daripada kes-kes COVID yang sedang meningkat. Terima kasih. Dr. Speaker, libaran. Jerai. Kalau mengikut di sini Yang Berhormat Bacok. Kalau ikut Jerai. Mana baru? Libaran. Mana baru? Bayang Baru. Terima kasih. Baru. Terima kasih Tuan Yang Di-Ketua. Timbalan Menteri, saya setuju bahawa masalah adalah keyakinan rakyat, terutamanya ibu bapa terhadap vaksin kepada kanak-kanak yang mereka sayangi. Jadi soalan saya, sekarang kita ada 50%, lebih kurang 50% telah menambat 41.8% dapat vaksin. Ada lebih kurang separuh lagi, lebih daripada separuh belum dapat vaksin. Jadi bolehkah kementerian berikan satu data yang apakah kesan vaksin, ya? Kebaikan vaksin, bahawa yang dapat vaksin itu, adakah statistik menunjukkan bahawa kanak-kanak itu tidak hospitalized, ya, tidak mendapat kesan yang serius. Dan apa pula kepada berapa peratus pula yang belum dapat vaksin itu, adakah mereka kanak-kanak itu mengalami sesuatu, berapa peratus yang mengalami hospitalization dan sebagainya. Itu soalan pertama. Kedua adalah, perlukah kanak-kanak kita mendapatkan yang bukan immunocompromised tetapi kanak-kanak biasa, perlukah mereka dapatkan dos tambahan? Kerana kita tahu bahawa selepas mungkin 6 bulan dia punya effectiveness dah menurun. Mohon penjelasan daripada kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Ada banyak data daripada luar negara, tapi saya tidak ada bersama dengan saya hari ini, yang menunjukkan bahawa kepentingannya melebihi daripada kemudaratannya. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat sejak bulan 2 sehingga kini, laporan daripada NPRA, 3,248,298 dos telah diberikan pada kanak-kanak, Comirnaty dan juga CoronaVac. Dan NPRA menerima 500 laporan AEFI, yang mana 491 ada daripada Comirnaty dan 9 daripada CoronaVac. Dan daripada 500 ini hanya 31 yang serius. Hanya 31 yang serius. Dan mereka semua masuk hospital, telah lebih rawatan dan sudah keluar. Sudah sihat. Kebimbangan kita sekarang ni, Tuan Di-Pertua, ialah kes naik sekarang ni. Masuk hospital naik, masuk PKRC naik, penggunaan katil naik, penggunaan ventilator naik, R0 naik. Yang hari ini yang masih stabil mungkin bilangan kematian semalam 10. Contohnya COVID hari ini. Dan kebimbangan kita ialah penurunan ataupun dipanggil dengan izin waning immunity selepas 6 bulan. Dan ini berlaku juga pada kanak-kanak. Dan seperkara lagi ialah tentang sublineage variant. Variant ini mutasi sublineage BA4, BA5 sudah ada di Malaysia. Dan kes ini mungkin disebabkan varian-varian yang lebih mudah menular. Sebab itu tadi saya bagi keputusan yang diambil oleh KKM melalui nasihat TWG supaya kanak-kanak diberikan dos tambahan. Dos tambahan ni, Tuan Yang Di-Pertua, adalah melebihi untuk melengkapkan dos prima. Hari ini dos prima, dos pertama, lepas 8 minggu dos kedua, dan selepas itu kita bagi lepas 4 minggu kita bagi dos ketiga, iaitu dos tambahan. Itu dinamakan dos tambahan. Untuk
memperkasakan lagi imunitinya, menghalang daripada penyakit yang serius ataupun terkena jangkitan COVID-19. Terima kasih. Soalan ketiga. Lebaran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Libaran untuk soalan tambahan. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberi jawapan begitu baik sekali. Maklumat daripada laman web COVID Now. Untuk negeri Sabah, didapati kadar vaksinasi untuk kanak-kanak umur 5 hingga 11 tahun dan juga remaja untuk umur 12 hingga 17 berada di tahap kedudukan yang rendah sekali. Ini berbanding dengan negeri-negeri lain, malah kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ABP dan ICU juga menunjukkan tren menaik. Datuk Yang Bertuah, soalan saya minta Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah usaha kerajaan untuk mempercepatkan proses vaksinasi di Sabah serta usaha sama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk menjalankan tugasan vaksinasi ketika ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Prihatin tentang data yang saya sebutkan tadi juga. Sebenarnya kanak-kanak memang antara yang terendah ialah negeri Sabah. Tapi tidak bermakna staf kita di KKM di negeri Sabah dan mereka yang terlibat dalam pemberian vaksin ini tidak bekerja. Malah mereka telah bekerja dengan begitu hebat sekali. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada mereka. Tetapi dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, as what we said, we work very hard but there's no arms to be injected. Kita nak inoculate tak ada sebab mak bapak tak bagi konsen. That's number one. Number two, kalau di Sabah khususnya. Sabah ni luas. Dia bukan macam Perak, bukan macam Melaka. Dia luas. Mereka terpaksa pergi, terpaksa buat outreach ke dalam. Dan ada di antara orang yang di dalam tidak tahu pun yang contohnya dos 1 COVID peak case telah kita tamatkan pada 31 Mei hari itu. Sampai tak tahu begitu. Sebab tu saya bagi peluang pada mereka untuk mendapatkan vaksin dengan kebenaran daripada pengarah JKN. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita terus buat usaha-usaha ini supaya dapat meningkatkan lagi peratusan pemberian vaksin di negeri-negeri yang rendah seperti di Sabah, di Terengganu dan di Kelantan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat dan saya nak nyatakan bahawa kerjasama di antara JKN dan juga bahagian di negeri adalah sangat-sangat baik dan sangat merangsangkan. Dan saya haraplah mereka dapat tampil lagi untuk mendapatkan suntikan demi mengelak masalah yang lebih besar lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Tuan Lim Kit Siang Iskandar Puteri, soalan nombor 6. Betul, soalan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Iskandar Puteri di atas keprihatinan tentang keperluan rumah negara. Yang Berhormat Datuk Yang Bertua, untuk malam ahli Yang Berhormat, kempen pemilikan rumah atau home ownership campaign dengan izin dan home ownership program ataupun program pemilikan rumah merupakan pendekatan yang hampir sama diambil oleh KPKT dalam meningkatkan pemilikan rumah di kalangan rakyat. HOC dilancarkan dalam tahun 2019 dan tamat pada 31 Disember 2021. Untuk makluman Yang Berhormat juga, kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan kempen pemilikan rumah dengan memperkenalkan Home Ownership Program HOP yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 15 Julai 2022 yang lalu, yang merupakan pendekatan yang lebih komprehensif bagi melihat ekosistem keseluruhan perumahan menerusi 4 komponen utama iaitu penyediaan perumahan, pembiayaan, program dan polisi. Berdasarkan data dari Pusat Maklumat Hartanah Negara (NAPIG), bagi data awalan suku pertama tahun 2022, terdapat sebanyak 35,592 unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 22.45 bilion. Ini menunjukkan terdapat sedikit penurunan berbanding suku keempat tahun 2021, iaitu ketika itu sebanyak 36,867
unit rumah siap dibina tidak terjual yang bernilai 22.79 bilion. Kerajaan juga telah bersetuju untuk meneruskan kempen HOC pemilikan rumah ini, pembelian rumah pertama bernilai 500,000 dan ke bawah sehingga 31 Disember 2025. Sehingga kini kempen ini telah melibatkan penjualan sebanyak 117,538 unit rumah dengan nilai jumlah 92.5 bilion melibatkan diskaun sebanyak 15.8 bilion. Bagi mendukung HOPE Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa Majlis Pelancaran HOPE dan Karnival Jual Beli Rumah 15 Julai yang lalu telah mengumumkan insentif pemilikan perumahan keluarga Malaysia atau iMilik yang melibatkan pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara milik pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi perolehan rumah pertama secara peringkat, iaitu yang pertama bagi rumah berharga 500,000 dan ke bawah, insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%, dan peringkat kedua bagi rumah berharga melebihi 500,000 hingga 1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 hingga Disember 2023. Oleh demikian adalah menjadi harapan kerajaan melalui usaha-usaha yang telah dilaksanakan melalui HOC dan HOPE ini, kebanyakan kediaman yang tidak terjual dapat dipadankan dengan pembeli bersesuaian yang berhasrat untuk memiliki rumah. Ini sekaligus diharap dapat merancangkan aktiviti jual beli hartanah kediaman bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih. Rekod Jabatan Perangkat baru-baru ini ada mereka rekodkan 1.9 juta daripada 9.6 juta kediaman di seluruh negara tidak didiami, dan ini menunjuk penambahan 700,000 kediaman apabila banding dengan 10 tahun dahulu. Adakah ini menunjukkan kelemahan kempen ini dan apa langkah diambil untuk mengatasi masalah ini? Datuk Yang Bertua, Yang Mohd Iskandar Puteri, sebenarnya melalui kempen yang kita lakukan, termasuklah HOPE yang baru ini, kita telah dapat menurunkan jumlah rumah yang tidak terjual ini. Contohnya kempen yang baru ini kita telah menjual sejumlah 1,271 unit rumah. Untuk makluman Yang Berhormat juga, sebenarnya maklumat yang ada pada Yang Berhormat ini tak tahu di mana Yang Berhormat peroleh, tapi dalam rekod yang ada pada saya, pada kita, bahawa jumlah projek perumahan yang ada di negara kita swasta ini 3,391, dan jumlah keseluruhan unit rumah ada dalam rekod ini terlalu detail untuk saya perkatakan, termasuklah rumah projek yang belum mula, projek lancar, mengikut jadual, projek sedikit lewat, projek sakit dan juga terbengkalai. Jadi saya kira berbagai insentif telah pun diberikan oleh kerajaan dalam kita memastikan supaya rumah-rumah yang tidak dijual ini dapat dijual dengan segera, termasuklah memberikan insentif seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu insentif pemilikan rumah keluarga Malaysia iMilik dengan memberikan pengecualian perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh 1 Januari 2022 hingga Disember 2023 bagi 500,000 ke bawah 100,000 dan 500,000 hingga 1 juta ialah 100% dan 500,000 hingga 1 juta ialah 50%. Jadi Yang Berhormat Datuk Yang Ketua, statistik yang Muhammad berikan kepada saya itu saya akan semak semula, dan kita akan pastikan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan melalui berbagai inisiatif yang telah dibuat akan dapat memastikan supaya rumah-rumah yang tidak dijual ini dapat diturunkan bilangannya. Terima kasih. Jerat. Maman. Silakan Yang Berhormat Pasir Salak. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin bertanya kepada Menteri, yang pertama berkenaan dengan Prima.
Prima saya dipahamkan ada banyak rumah yang tak terjual. Berapa jumlahnya dan berapa nilainya? Pernah saya bertanya dengan CEO Prima, katanya dulu 20,000 unit ke apa tak berjual. Dia berkata tempat. Berapa nilainya? Yang kedua, kalau dia tak dijual 4-5 tahun, what is the cost of interest? Beratus juta interest cost yang terpaksa ditanggung oleh Prima. Daripada menanggung kos itu, interest cost itu, lebih baiklah dijual dengan murahnya rumah-rumah itu. Dan tak adalah pihak Prima nak menanggung interest cost. Ya, kalau katakan tadi disebut berapa 2 bilion. 2 bilion at 10% a year maknanya 200 million. Kalau 5 years 1 billion interest cost. Kalau dah dijual lebih awal dengan harga yang murah, ya, semua interest itu terselamat daripada tanggungan pihak Prima atau kerajaan. Yang berhormat, sila lengkaskan soalan. Jadi boleh tak pihak kerajaan pertimbangkan itu? Think business sikit lah. Ya? Okey. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Kanda Pasir Salak di atas keprihatinan. Sebenarnya rumah-rumah yang tidak dijual ni bukan saja rumah-rumah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, tapi juga terlibat dengan rumah-rumah swasta, rumah-rumah yang lain. Dalam konteks Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, kita ada 3 agensi yang lebih tepatlah. Bagi Prima, sebenarnya saya nak katakan tidak terjual. Saya ingat market perumahan Prima ni agak baik, Ya Amat Pasir Salak. Cuma ya betul. Saya cek sebelum saya cakap, saya cek dulu. Betul, ya. Cuma gini Amat. Walaupun saya penyokong kerajaan, tak mana saya nak setuju semua apa yang cakap tu. Kalau tak betul, tak betul lah. Saya tidak. I've spoken to CEO Prima. Berapa ribu unit rumah yang tak terjual. And do you have the figure? Show us. Ya, Mak. Spesifik, kalau boleh mencelah menyambut Pasir Salak. Bagi contoh satu je YB. Di Alor Gajah, kawasan saya. Melaka, Ya, di Melaka, projek itu dah 5 tahun. Dah siap, tapi tak terjual. Tingkap dah hilang, pintu dah hilang dan sebagainya hilang. Ini menanggung kos lagi yang disebutkan tadi. Apakah perancangan kerajaan untuk memastikan orang yang sepatutnya menerima kediaman yang selesa, ya, apakah rancangan kita untuk memastikan unit ada tapi tak ada orang? Okey. Saya menjelaskan ni. Apa nama ni? Terima kasih. Saya rasa sewakan kepada pendatang asing ni lah. Dapat duit. Pendatang asing need accommodation. Kejadian tak benar kan? Sebab tu saya sebut Yang Amat Pasir Salak, terima kasih banyak. Sebenarnya kita ada jumlah unit terjual Prima 36,751 dan yang belum terjual Yang Amat ialah 10,386. Banyak tu 10,000 tu. Ya. Tadi kata 2-3,000. Tidak, saya sebut 2,000 Yang Amat. Tidak sebut tadi Yang Amat. Minta maaf, saya tidak sebut. Jadi kalau ikut nilai yang ada, market value yang pada saya Yang Amat yang betul ialah 2 bilion. Memang saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Yang Amat. 2 billion interest 1 year, how much? Datuk Speaker. Saya setuju Yang Amat. Interest is a lot of money, you know. 400 million a year you tanggung kos. Duit pinjam daripada bank. Kalau tak daripada bank, daripada MOF. MOF pun bukan free money. Saya setuju Yang Amat. Sebab itulah HOPE ini yang baru kita lancarkan oleh antara chairman baru tu siapa? Antara pendekatan yang kita ambil untuk memastikan supaya rumah-rumah ini bukan saja rumah swasta tetapi rumah yang di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, di bawah Jabatan Perumahan Negara, di bawah Prima, di bawah SPMB dapat dijual. Antaranya macam Prima dia RTO, rent to own. Maknanya kita bagi dia sewa dulu. Dan akhirnya adalah sistem dia Yang Amat.
Kita bagi sewa, lepas tu akhirnya kita jual rumah itu. Jadi nak pastikan semua rumah tu akhirnya dimiliki walaupun mereka dibayar sewa pada awalnya. Jadi saya terima pandangan umat, insya-Allah kita akan terus agresifkan tindakan macam itulah Timbalan Menteri. Setuju. Ya. Saya akui. Terima kasih banyak. Satu lagi soalan. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya sehubungan dengan Pasir Salak tadi, kebanyakan rumah tidak terjual adalah kerana harga yang terlalu tinggi. Adakah benar dakwaan masyarakat bahawa ia adalah strategi pemaju yang mahu menekan kerajaan untuk menjual rumah-rumah ini kepada warga asing demi mengaut keuntungan berlipat kali ganda ekoran ketidakstabilan mata wang negara? Sekian. Saya ingat Yang Amat Pendeta Yang Bertua, Yang Amat Jerai, saya tak pernah dengar ni. Kita memang tidak benarkan izinkan rumah-rumah kita dijual pada pekerja asing. Bahkan mereka sewa pun kita akan ambil tindakan. Sebab itulah kita ada pengurusan perumahan di Samad Strata dan sebagainya yang kita nak pastikan supaya rumah-rumah yang kita bina ini akan dimiliki ataupun diperoleh oleh rakyat tempatan. Jadi insya-Allah Datuk Yang Bertua, insya-Allah Jerai, kita akan pastikan supaya penyelewengan terhadap pemilikan dan sebagainya. Sebab tu kita ada tindakan, kita ada usaha mengemaskinkan tindakan terhadap pemaju-pemaju ni. Termasuklah mereka memblacklistkan ataupun membatalkan terus lesen mereka dalam kerja-kerja pembenahan rumah. Yang sama ada melibatkan rumah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, juga perumahan-perumahan yang lain kerana mereka terpaksa mendaftar dengan kita. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih. Satu lagi soalan boleh tak? Soalan selanjutnya Tuan Larry Sun, alias Larry C. Wei Sun, Julai. Yang berhormat Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Tak apa dengar terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Okey. Ya. Menteri sila menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Julau. Tuan Yang di-Pertua, dalam aspek perancangan dan pembangunan satu sistem pengangkutan awam yang berkesan, sudah tentunya perkara ini memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak yang berkuasa termasuk pihak kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan sesuatu lokasi itu. Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan MOT sentiasa bekerjasama dengan semua pihak, termasuklah pihak Kementerian Pengangkutan Sarawak, MOT Sarawak, dan lain-lain pihak berkepentingan di Sarawak. Pada masa ini, MOT dan MOT Sarawak sedang mengadakan perbincangan berterusan mengenai cadangan untuk mewujudkan program transformasi bas berhenti-henti Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bagi anda yang baru saja bersama kami, bagi langsung dari Parlimen, dan kini sedang berlangsungnya pertanyaan-pertanyaan jawab lisan di antara ahli Parlimen Julau dan juga Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sam Agong. Baik, sebelum ini sebanyak 6 soalan sudah pun dijawab, di mana bagi soalan pertama bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri adalah dari ahli Parlimen Bukit Bendera kepada Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Azmin Ali, di mana beliau mengatakan bahawa rangka kerja ekonomi Indo-Pacific Economic Framework IPEF bukannya perjanjian perdagangan bebas tetapi merupakan satu instrumen atau platform yang dapat membantu Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ekonomi bersama Amerika Syarikat dan negara-negara anggota di rantau Indo-Pasifik. Baik, selain itu IPEF tidak mempunyai elemen market access jika dibandingkan dengan CPTPP yang merupakan perjanjian perdagangan bebas, dan beliau berkata Malaysia juga telah mencadangkan agar ia perlu diberikan
diberikan perhatian oleh negara-negara IPEF, khususnya negara Amerika Syarikat, bagi memberi fokus kepada elemen capacity building dan juga technical assistance. Dan selain itu juga beliau mengatakan bahawa perintah pelepasan penahanan WRO yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap produk negara mampu memberikan kesan kepada ekonomi negara, namun penyertaan negara ke IPEF mampu mengurangkan kesan WRO tersebut. Dan selain itu beliau mengatakan bahawa menerusi IPEF, negara boleh juga menjalinkan kerjasama dan mengadakan perbincangan dengan Amerika Syarikat supaya dapat mengurangkan kesan WRO tersebut. Dan IPEF juga merupakan inisiatif perdagangan baru yang menjadi satu platform untuk memperkukuhkan kerjasama ekonomi dengan negara di Indo-Pasifik dan juga rantau ASEAN. Dan selain itu juga, bagi soalan kedua yang ditanyakan oleh ahli Parlimen Bentong yang merupakan soalan tambahan kepada Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, dan beliau mengatakan bahawa SSM telah melanjutkan insentif pengurangan kompaun di bawah Akta Syarikat 1965 yang bermula daripada 1 Julai tahun ini sehingga 31 Oktober tahun ini, dan melalui insentif ini syarikat dan pengarah syarikat layak mendapat pengurangan sehingga 90%. Baik, selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di rtmparlimen.rtm.gov.my, juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen. Selain itu, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dengan menerusi App Store, Play Store dan juga Huawei Apps Gallery. Baik, sekalian itu daripada saya untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan di Langsung dari Parlimen.